We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke surat 325 bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wal qabru hisnuhu wal jannatu ma'wahu wa dunya jannatul kafir wal qabri sijnuhu wan naru ma'wahu." Maknanya, dunia sebagai penjara bagi orang mukmin dan kubur bagaikan bentengnya dan surga tempat tinggalnya. Dan dunia ini sebagai surga bagi orang kafir, sedangkan kubur sebagai penjaranya dan neraka tempat tinggalnya. Kita lihat uraian Abu Lais As-Samarkandi di bawah ini. Abu Lais berkata, erti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, seorang mukmin meskipun ada kalanya dia mewah dan nikmat semasa di dunianya, semasa hidupnya, dia hidupnya mewah, hidupnya penuh dengan kenikmatan, tetapi jika dibanding dengan nikmat dan kemewahan yang disediakan untuknya di syurga, maka seolah-olah ia berada dalam penjara. Jadi nak menunjukkan bahawasanya hebat macam mana pun kesenangan yang kita nikmati hidup di dunia ini, kalau dibandingkan dengan syurga yang bakal menanti untuk kita, dunia ni macam penjara. Ini nak menggambarkan bahawasanya indahnya, hebatnya surga yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman ini. Di surga ni tuan-tuan, kita tak boleh nak bayangkan tuan-tuan dia punya keindahan dia. Kita bayangkan dia lebih hebat daripada itu. Dia lebih hebat daripada itu. Apa saja yang ada di dalam surga tersebut, kan? Termasuk tempat tinggalnya, termasuk bidadarinya, tuan-tuan. Dia tidak terbayangkan oleh kita betapa keindahan yang Allah sediakan untuk kita, kan? Jadi sebab seorang jika mati, kan, dan diperlihatkan kepadanya surga dan kemuliaan yang ada di dalamnya, ia sedar bahawa selama di dunia seolah-olah dia dalam penjara. Maka dari itu tuan-tuan, kalangan sahabat, kan, yang merindui surga Allah Subhanahu wa taala ini, mereka mengorbankan satu-satunya nyawa yang mereka miliki. Saya selalu sebut bahawasanya kalangan sahabat ni 80% daripada mereka mati syahid. 80% dari kalangan sahabat ni mati syahid.
Saya pernah ceritakan seorang sahabat yang juga termasuk 10 orang yang disenaraikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli jannah, ahli syurga. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni tuan-tuan, sebagai ulangan barangkali, ketika berlaku perang Badar, sebagaimana yang kita maklum, dia berperang bagi pihak Islam. Sementara ayahnya Al-Jarrah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, berperang bagi pihak kafir Quraisy. Maka dalam peperangan tersebut, ayahnya memang nak bunuh anak dia. Sebab apa? Sebab anak dia masuk Islam. Dan Al-Jarrah memang nak bunuh Abu Ubaidah. Jadi dalam peperangan tersebut, tuan-tuan, Abu Ubaidah dia melihat kelibat bapa dia. Dia menyuruh. Dia tidak mau bertembung dengan ayahnya sendiri. Tapi bapa dia memang nak cari juga anak dia. Jadi akhirnya, tuan-tuan, pertembungan tidak dapat dielakkan. Bapa nak bunuh anak, tentulah anak nak mempertahankan diri. Akhirnya lawan senjata, berlawan pedang tak dapat dielakkan. Maka dalam pertembungan perlawanan senjata ini, tuan-tuan, Abu Ubaidah dia bunuh bapa dia sendiri, Al-Jarrah. Dia bunuh bapa dia sendiri, Al-Jarrah. Dia rupanya, tuan-tuan, apabila bertembung antara hak dan batil ni, orang tak kira anak beranak dah, tuan. Orang tak kira adik-beradik dah. Maknanya yang hak mesti dibela, kebenaran mesti diangkat, mesti dibela, walaupun terpaksa membunuh bapa kandung sendiri. Abu Ubaidah dia membunuh Al-Jarrah dalam peperangan Badar. Kemudian di dalam peperangan Uhud pula, tuan-tuan, Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita maklum, dalam peperangan Uhud ni Rasulullah luka-luka, termasuk di pipi baginda Rasulullah SAW terbenam 2 rantai besi, terbenam di pipi Rasulullah SAW. Maka ketika itu Abu Ubaidah Al-Jarrah, tuan-tuan, dia cuba untuk mengeluarkan besi yang terbenam di pipi baginda Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah dia menggunakan giginya, tuan-tuan, untuk menarik besi yang terbenam di pipi baginda Rasulullah SAW. Ditarik besi yang pertama, patah gigi sebatang, tuan-tuan. Patah gigi serinya sebatang. Ditarik besi yang kedua, patah gigi sebatang lagi. Maka dalam ketika dia gunakan gigi dia, tuan-tuan, maka darah Rasulullah mengalir dan masuk ke dalam mulutnya. Maka Abu Ubaidah telan darah tersebut. Dia terus telan darah tersebut. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang darahnya bersatu dengan darahku, maka dia akan bersama denganku nanti di surga. Rasulullah kata. Dan Abu Ubaidah Al-Jarrah ni orang handsome, tuan-tuan. Disebutkan orang handsome, tinggi jangkung, tapi tak ada gigi 2 batang. Sebab giginya patah kerana mengeluarkan besi yang terbenam di pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan, bukan senang sebetulnya untuk nak dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya dan kita semua, tuan-tuan, apabila melakukan ibadah kepada Allah ni bukan kerana terpaksa, tetapi kerana cinta kita kepada Allah. Kerana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeza, tuan-tuan, orang yang melakukan ibadah kerana terpaksa dan kerana cinta ni, dia berbeza. Analoginya begini. Kalau kita melakukan ibadah solat sebagai contoh kerana terpaksa, maka kita akan lega apabila solat telah kita lakukan. Kan ada orang kata, lega aku dah siap sembahyang. Jadi analoginya begini. Kalau kita diibaratkan kita memindahkan barang berat dari satu tempat ke satu tempat, apabila selesai kita memindahkan barang berat tersebut, maka kita rasa lega. Dah siap pindahkan, lega lah, sebab dah siap pindahkan. Macam itulah orang yang sembahyang kerana terpaksa, lega apabila dah selesai solatnya.
Tapi orang yang beribadah kerana cintanya kepada Allah, tuan-tuan, kelegaannya bukan dah selesai tu. Masa dia melakukan ibadah tu, dia rasa seronok, dia rasa sedap, dia rasa tenang, dia rasa damai, kan? Analoginya begini, kita contohnya baru berkahwin, baru berumah tangga, isteri kita cantik, kemudian satu pagi kita hantar dia pergi tempat kerja, kerana sayangnya kita kepada dia, cintanya kita kepada dia. Dalam perjalanan tu berbual-bual, bermesra, sempat pula kita pegang tangan dia. Kemudian apabila dia dah naik pejabat dia, kan, lalu kita kata apa? Lega aku dah hantar rumah aku. Adakah begitu? Tentu kita rasa seronok semasa dalam perjalanan tu, dalam perjalanan hantar dia ke pejabat tu. Bukan seronok masa dah selesai hantar tu. Apabila dah naik pejabat, kita kata lega aku dah hantar rumah aku. Tak begitu. Jadi begitulah perbandingan beribadah kita kepada Allah kerana terpaksa dan kerana cinta kita kepada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan saya dan kita semua apabila melakukan ibadah kepada Allah kerana cinta, jadi rasa sedap, rasa seronok, rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia ketika melaksanakan ibadah itu sendiri. Okey. Dan seterusnya, kerana itu dikatakan seorang yang berakal tidak akan merasa gembira dalam penjara. Orang yang berakal ni tak rasa gembira dalam penjara dan tidak akan mencari kesenangan dalam penjara. Penjara tu maknanya dunia ni tadi. Orang yang berakal, dia tidak akan merasa gembira dalam penjara dan tidak akan merasa kesenangan dalam penjara. Itu nak menggambarkan gembira sebenarnya bukan di sini. Gembira sebenarnya adalah apabila kita berada di dalam syurga. Maka dari itu Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan, kebahagiaan yang hakiki sebenarnya apabila kaki kita telah mencecahkan ke dalam syurga. Itulah kebahagiaan yang hakiki, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila kita dah letak kaki kita dalam syurga, itulah kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi maka seorang yang berakal harus memperhatikan apa yang telah dijelaskan Allah mengenai dunia dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebab dalam ayat Al-Quran dan sabda Nabi SAW cukup perumpamaan yang jelas supaya orang mukmin jangan tertipu oleh dunia. Mana kita jangan tertipu oleh dunia. Dalam Al-Quran sebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dalam Ali Imran 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Maknanya kebahagiaan, kesenangan yang sebenarnya nanti tuan-tuan apabila kita telah meletakkan kaki kita kepada syurga Allah SWT. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta iza akhazatil ard zuhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naha faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amsi kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kerosakan dunia ini bagaikan air yang kami turunkan dari langit. Sesungguhnya perumpamaan kerosakan dunia ini bagaikan air yang kami turun dari langit, maka meresap ke dalam tanah dan menumbuhkan makanan orang-orang yang menumbuhkan makanan untuk manusia dan juga binatang. Sehingga apabila bumi ini telah berhias dengan segala hasilnya indah dan pemiliknya telah menyangka ia sangat berkuasa atasnya, tiba-tiba
datang siksa Allah Subhanahu wa taala di waktu malam atau di waktu siang hari, maka jadilah semua itu terketam habis, maknanya musnah habis, seakan-akan tidak ada apa-apa dari dulunya. Demikianlah contoh dunia ini kami jelaskan bagi orang-orang yang suka berfikir dan memperhatikan. Maknanya nak menyebutkan bahawasanya kesenangan dunia ini adalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang sementara, dan selalu disebutkan bahawasanya dunia ini dia bagaikan fata morgana, tuan-tuan. Dia bagaikan fata morgana. Fata morgana ni contohnya kita sedang berada di padang pasir yang gersang dan tandus, dan kita dalam keadaan kehausan yang amat sangat. Tiba-tiba dari kejauhan kita nampak bagaikan air tergenang. Lalu kita mengejarnya untuk mendapatkan air tersebut. Tapi nyatanya apabila kita dah sampai bukan air, rupanya pasir yang disinari oleh matahari. Dan begitulah kesenangan dunia ini, tuan-tuan. Kita kata kesenangan terletak pada harta yang banyak. Rupanya apabila dah banyak harta, tak senang juga, tuan-tuan. Kita tengok orang yang banyak hartanya, sahamnya berjuta, kebun ladangnya luas, keretanya banyak, rumah sewanya banyak dan sebagainya, tapi tengok tak berapa, tak ada juga nampak kesenangan. Sebab tengok apatah lagi kalau dia dah sakit-sakit kan, harta banyak tapi makan semua tak boleh, ada gaut, ada darah tinggi, ada kencing manis kan, semua tak boleh makan, tu tak boleh makan, ini tak boleh makan. Dah last kata Ustaz Ismail Kamus, dia hanya boleh makan kulit roti je, kulit pau je boleh makan. Harta banyak. Dan ada orang kerana pangkat kedudukan yang besar, yang tinggi, dia kata dia boleh bahagia. Tapi tak juga. Oh, ingat tuan-tuan, orang yang pangkat besar tu senang. Oh, lagi serabut, tuan-tuan. Sekarang ni lagi dah serabut, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan pangkat, dengan kedudukan ni sebenarnya tuan-tuan boleh di sana sebagai ladang untuk mengumpul pahala yang sebanyak-banyaknya. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, mar'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah cegah dengan kuasa yang ada pada kamu. Maknanya tuan-tuan, mencegah kemungkaran dengan kuasa dia lebih berkesan tau. Dia lebih berkesan. Maknanya dengan kuasa tu kita boleh menggumbal undang-undang dan sebagainya. Itu makanya kalau kita lihat sejarah, ketika Rasulullah SAW berada di Mekah tak ada kuasa. Apabila tak ada kuasa, tuan-tuan, maka Rasulullah SAW tak boleh buat apa. Tak boleh apa. Bahkan Rasulullah SAW diusir dihalau oleh kaumnya sendiri daripada tanah tumpah darahnya. Tapi apabila Rasulullah SAW telah berada di Madinah, kuasa Rasulullah SAW telah membentuk negara Islam di Madinah, kuasa telah berada di tangannya, maka bolehlah dilaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak menunjukkan kuasa adalah kekuatan. Itu disebutkan bahawasanya ada ungkapan mengatakan segenggam kekuasaan kan, itu lebih berharga daripada segala-galanya, walaupun hanya punya kekuasaan yang sedikit kan. Maknanya dengan kuasa tu boleh menggumbal undang-undang. Tu makanya tuan-tuan, pada zaman Soeharto memerintah Indonesia, dengan kuasanya isterinya mencadangkan kepadanya, terdapat undang-undang nombor 10, dibuat undang-undang nombor 10. Apa isinya? Seluruh pegawai kerajaan di Indonesia tidak boleh beristeri lebih daripada satu. Dia buat undang-undang tu kan? Dia buat undang-undang untuk melawan Al-Quran, undang-undang itu. Seluruh pegawai kerajaan di Indonesia, ini undang nombor 10, dikatakan tidak boleh berkahwin lebih daripada satu. Maknanya dia telah menafikan firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan tentang orang Islam ni boleh kahwin 4, 2, 3, kalau tak berlaku adil 1 kan. Maknanya dia menafikan ayat tersebut, dia buat undang-undang. Sebab apa? Sebab dia ada kuasa. Ini nak menunjukkan
Puasa ni tuan-tuan dia amat penting untuk melakukan, terutama mencegah kemungkaran dan juga melakukan melanggar hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya rasa itu sajalah sebagai renungan pada pagi ini. Mudah-mudahan saya dan kita semua sedar yang bahawasanya kita di dunia ini hanyalah, kalau ada kesenangan pun dia adalah kesenangan yang sifatnya sementara. Marilah sama-sama kita memburu dan mengejar kesenangan yang kekal, kesenangan yang abadi, yakni di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.